Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hidayah binti Muhammad Din. Nombor matrik 072388. Kami dari kumpulan 4 bagi subjek ilmu wahyu dan sains. Jadi, hari ini kami akan membentangkan tajuk sains perubatan rahsia pensyariatan hukuman syariah. Objektif bagi kajian kami ini ialah yang pertama, menjelaskan hukum melakukan pembedahan plastik terhadap masyarakat Islam. Yang kedua, mengenal pasti kesan yang terjadi jika menghasilkan bayi tabung uji dalam pensyariatan Islam. Yang terakhir ialah menghuraikan penggunaan organ dan tisu binatang menurut pensyariatan Islam. Seterusnya, antara persoalan yang dapat kami perolehi daripada hasil kajian kami ialah yang pertama, apakah pensyariatan hukuman yang diberikan terhadap masyarakat Islam yang melaksanakan pembedahan plastik. Yang kedua, apakah kesan negatif yang terjadi apabila masyarakat Islam menghasilkan bayi tabung uji. Yang terakhir pula, mengapakah penggunaan organ dan tisu binatang dapat menjejaskan ibadah solat bagi masyarakat Islam menurut pensyariatan Islam. Jadi, kita teruskan kepada pembentang yang seterusnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang bermaksud, wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa agar kamu berkenal-kenalan. Tentang mengubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, ia bermaksud mengubah fitrah yang telah Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kepada makhluknya, sama ada daripada sudut agama atau penciptaannya. Berkata Imam Al-Baidawi rahimahullah bagi ayat di atas, dan aku akan menyuruh mereka mengubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala dari asal, iaitu muka, rupa dan sifatnya. Lalu termasuk sekali dalam kategori ialah apa yang disebut sebagai perbuatan menyucuk mata hami, iaitu unta jantan yang pernah 10 kali membuntingkan, mengkasih hamba sahaya, bertatu, menjarangkan gigi, meliwat dan perbuatan sihak, iaitu lesbian dan seumpama dengannya. Begitu juga dengan menyembah matahari, bulan dan mengubah fitrah milik Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Islam, dan menggunakan anggota dan kekuatan untuk membuat benda yang tidak mampu diterima oleh jiwa pada kesempurnaan dan tidak layak dijadikan perantaraan kepada Allah, yakni penyembah berhala yang berbina sendiri berhalanya. Umum lafaz ayat ini menegah secara mutlak perbuatan mengkasihkan, tetapi para fuqaha menyatakan rukhsah pada memandulkan haiwan ternakan kerana keperluan. Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman dalam surah Ar-Rum ayat ke-21 yang bermaksud, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu daripada jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Dari sudut pandangan Islam, hukum bayi tabung uji adalah mubah, iaitu dibolehkan dengan syarat sperma dan ovum diperolehi dari pasangan suami isteri. Kemudiannya persenyawaan berkenaan dimasukkan kembali ke dalam rahim wanita yang bergelar isteri yang sah. Islam melarang pasangan yang mendirikan rumah tangga menggunakan sperma dan ovum daripada orang lain, kerana ianya boleh menimbulkan kemudaratan kepada si anak kelak. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 173 yang bermaksud, sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan daging haiwan yang disembelih dengan menyebut selain nama Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa bukan kerana menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Berkaitan dengan rawatan xenotransplantasi, terdapat dua keadaan yang menyebabkan berbezanya hukum rawatan ini. Misalnya, jika terdapat tiada sumber organ yang halal, maka hukumnya jatuh kepada harus. Hal tersebut adalah kerana situasi ini menjadi darurah dan harus untuk kelangsungan hidup. Selain daripada tujuan tersebut yang tidak mengikuti syariat, hukumnya adalah haram. Sains moden. Rawatan perubatan moden kerana ini adalah hakikat yang tidak boleh kita nafikan.
di mana teknologi yang digunakan dalam rawatan perubatan moden sememangnya canggih, moden dan melalui fasa perkembangan yang pesat. Di zaman moden kini, pembedahan plastik semakin berleluasan di seluruh negara termasuk negara kita. Kerana pembedahan plastik ini mengubah bentuk badan rupa kelihatan semakin cantik. Di negara luar, terutamanya negara Korea, Jepun dan Singapura, mereka menghalalkan pembedahan plastik dilakukan oleh masyarakat mereka. Persemenyawaan in vitro (IVF) atau bayi tabur uji ialah kaedah menghasilkan bayi yang mempunyai maklumat genetik yang sama dengan ibu atau bapanya atau seseorang yang lain. Telur dari ibu diambil dan dikeluarkan nukleusnya yang mengandungi DNA dan genetik ibu. Kemudian nukleus dari sel orang yang ingin dikelur diambil dan dimasukkan ke dalam sel telur tersebut. Telur itu tersebut kemudiannya dimasukkan ke dalam rahim ibu dan diberi rasangan supaya membahagikan. Pembahagian sel telur ini akan menghasilkan embrio, seterusnya menjadi fetus dan akhirnya dilahirkan sebagai seorang bayi manusia. Xenotransplantasi merupakan bidang pembedahan organ daripada haiwan kepada manusia. Pada zaman sekarang, bilangan pesakit yang memerlukan pembedahan organ semakin meningkat kerana pelbagai penyakit akibat gaya hidup tak sihat. Dan organ manusia didermakan tidak mencukupi untuk kesemua pesakit yang memerlukan. Assalamualaikum, nama Syakira Muminah binti Nur Azmain, nombor metrik 072509. Saya akan meneruskan pembentangan pada bahagian akhir sekali iaitu rumusan. Berdasarkan kajian sekarang, jelaslah bahawa sains perubatan adalah satu bidang yang berlandaskan fakta sains dan wahyu yang bertandaskan tafsiran ulama. Menurut pendapat ulama, hukum pembedahan plastik untuk merawat kecacatan sama ada sejak lahir ataupun disebabkan kemalangan adalah diharuskan. Ini adalah rukhsah yang diberikan dalam Islam untuk menjaga seseorang dari aspek fizikal dan mental. Namun, umat Islam diharamkan untuk membuat pembedahan yang bertujuan untuk mengubah ciptaan Allah. Hal ini akan memberi kesan negatif kepada pensyariatan dalam Islam. Menurut Mufti Mesir, Dr. Nars Farid, beliau menegaskan bahawa pengklonan manusia tidak harus dilakukan kerana ia akan menjejaskan banyak perkara dalam Islam. Pada pandangan syarak, hal ini akan mendatangkan pelbagai kesan negatif seperti meruntuhkan institusi kekeluargaan. Akhir sekali ialah penggunaan organ dan tisu haiwan adalah haram sekiranya haiwan yang digunakan haram di sisi Islam seperti anjing dan khinzir kerana ia menjejaskan ibadat seseorang umat Islam. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.